Ambil ni. Dah pakailah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah hampir 2 minggu kita tak dapat bertemu, dapat juga bertemu pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita membaca sambungan perbahasan berkenaan dengan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriyah. Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah, betul lah. Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i meninggal dunia pada tahun 1271. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada beliau, para guru beliau, para murid beliau sehingga sampai kepada kita. Allahumma amin. Al-Fatihah buat beliau. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. 2 minggu lepas kita masih di mukaddimah. Tu dia, tak masuk-masuk lagi dalam kitab. Masuk dah dalam kitab, tapi kita masih dalam mukaddimah yang didatangkan oleh Sayyiduna Al-Imam Salim. Iaitu pada ucapan beliau bisnadina al-muttasil ila Sayyidina Al-Imam Salim ibni Abdullah ibni Sa'ad ibni Abdullah ibni Sumair Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i Safinatin Najah fima yajibu 'ala al-'abdi li maulahi lahu wa lisairi musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qal bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dalam pertemuan yang lepas kita telah pun meneliti secara agak panjang lebar juga. Walaupun tidak panjang sangat sebenarnya, tapi boleh tahan jugalah. Bolehlah kan, takat-takat mampu kita untuk meneliti beberapa perbahasan yang terkandung di dalam Al-Basmalah, iaitu di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah meneliti apakah erti lafzul jalalah, apakah erti Ar-Rahman dan juga apakah erti Ar-Rahim. Selesai kita secara kasarnya selesai kita meneliti tentang Al-Basmalah, dan kita juga telah meneliti mengapa Sayyiduna Al-Imam Salim mendatangkan awal kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita telah pun meneliti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan semua perkara yang penting tetapi tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim maka ia adalah terputus. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dan sebagai riwayat ajzam, sebagai riwayat abtar ajzam. Fi riwayah ada satu lagi riwayat abtar ajzam
aqta', satu riwayat lagi aqta', iaitu yang bermaksud semua benda penting yang tidak didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan yang dilakukan itu akan kurang, iaitu kurang keberkatannya. Dan alhamdulillah kita telah meneliti panjang apa maksud ism. Diambil dari kalimah apa? Iaitu kalimah sumu. As-sumu berarti al-ulu, iaitu ketinggian. Dan ini pandangan daripada para ulama Basrah. Manakala ulama Kufah pula berpendapat ismun, ataupun bahasa Melayu kita kata nama lah, asal diambil daripada kalimah as-simah. As-simah iaitu al-alamah, iaitu alamat. Dan alhamdulillah kita telah meneliti apakah erti Allah, iaitu lafzul jalalah, iaitu alamun ala zati al-wajibil wujud al-mustahiqi li jami'il mahamid. Satu nama yang merujuk kepada satu zat yang kewujudannya adalah wajib. Kewujudannya adalah wajib. Dalam masa yang sama, zat ini berhak untuk menerima segala pujian. Dan alhamdulillah kita juga telah meneliti apakah erti Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim yang terkandung di dalam basmalah, iaitu kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim diambil daripada kalimah rahmah. Asalnya diambil, dipetik daripada kalimah Ar-Rahmah. Lalu daripada kalimah Ar-Rahmah tu terbentuk kalimah-kalimah yang lain, antaranya Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dan alhamdulillah minggu lepas, 2 minggu lepas, kita telah melihat bahawa Ar-Rahmah adalah riqatul qalbi wa na'itaf taqtadi at-tafaddul wal ihsan, iaitu riqah, hati menjadi nipis. Bolehlah kalau kita nak terjemah satu-satu. Hati menjadi nipis dan hati mula membengkok. Maksudnya hati terkesan. Hati sanubari kita terkesan melihat satu peristiwa menyedihkan yang ada di hadapan kita. Riqatul qalbi wa na'itaf taqtadi at-tafaddul wal ihsan. Hasil daripada hati yang menipis, hati yang membengkok, maksudnya hati yang terkesan itu, akhirnya pemilik hati mula melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang ataupun yang membentuk rasa kasih sayang. Al-ihsan, berbuat baik kepada orang yang dikasihi tersebut, dan juga membawa kepada at-tafaddul, kita bagi kebaikan kepada orang tersebut. Dan kita telah juga sebut bahawa Ar-Rahmah dengan makna ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia memberi erti yang memiliki rahmat. Sahibur rahmah yata'athar, yang memiliki rahmat itu terkesan. Seperti kita melihat orang yang susah di hadapan mata kita, lalu akhirnya kita mula terkesan, maka peristiwa itu telah memberi kesan kepada kita, maka menunjukkan ada unsur lemah. Orang yang terkesan ni dia telah dihinggapi dengan kelemahan. Maknanya jiwa dia lemah, lalu dia pun mula melakukan kebaikan. Tetapi makna ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kesan kepada Allah. Allah tidak terkesan dengan makhluk, tapi makhluk yang terkesan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu Ar-Rahmah dengan erti ini, sebagaimana yang telah kita bincang sebelum ni, Ar-Rahmah bererti bukan riqatul qalb, bukan bererti in'itaful qalbi, bukan hati itu. Sebab Allah Ta'ala kalau kata hati, dah ada jantung hati. Dan mustahil Allah memiliki jantung hati yang berdegup, itu mustahil. Tetapi maksud Ar-Rahmah di sisi Allah Ta'ala adalah at-tafaddul wal ihsan, memberikan kurniaan dan juga memberikan perbuatan-perbuatan baik. Maka itu yang dimaksudkan dengan Ar-Rahmah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi makhluk, rahmat bererti maknanya kita terkesan. Semalam kucing anak saya mati, tuan-tuan. Dia tengok di Google, dia bawa dah ke klinik apa semua, tak mau juga. Lepas tu dia kata, Baba cari air nyor. Sampai ke Canan Puteri kita mencari air nyor. Udahnya ada tuan-tuan dekat surau kayu depan tu. Tapi air nyor tu dia dah bubuh pula dengan ais. Kan sejuk pula kucing ni kan. Jadi tak jadi beli. Dalam perjalanan nak mencari pula di Kota Lama. Mencarilah di Kota Lama, dalam perjalanan nak ke Ngor tu. Nak pergi ke Karai tu tuan-tuan, dalam perjalanan tu. Udah kawan nazak pula.
Razak tuan-tuan, udahnya mati dalam pangkuan. Menangis-nangis. Nampak? Udahnya tadi menangis. Tu saya kata dalam Kitabul Janaiz ni sebut kita bagi takziah 3 hari tuan-tuan. 3 hari. Itu kalau orang. Biasanya kita gitulah, taklah terkesan. No, kalau kucing tak ada ni. Tapi budak 3 hari tuan-tuan. Semalam dah habis menangis. Hari ni saya kata kalau menangis lagi, Baba nampak gaya tak boleh lah. Sampai minta izin, boleh tak nangis hari ni? Tak mampu nak tanggung. Wah, bagilah izin. Melalak terus tuan-tuan. Besoklah gamaknya 3 hari. Ucapan takziah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Riqatul qalbi wa ni'taf. Hati si anak ni mula mengecil. Dia terkesan dengan peristiwa tu. Menangis-nangis. Syekh tanya soalan kat saya. Nanti kat syurga nanti boleh jumpa ke tak boleh jumpa? Jenuh kita nak menjawab. Kita kata dalam hadis tak adalah disebut. Kucing ni ke mana? Dia tanya sekarang ni roh kucing dia pergi kat mana? Susah noh. Saya kata tak tahu. Habis tu dah tak ada ke apa-apa. Menangis pula. Dia takut dia tak jumpa dah dengan kucing tu. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya ada tanya nanti kalau ikut dalam orang cakap nanti jadi tanah. Habis nanti kucing kakak jadi apa? Udah. Saya kata nanti kakak masuk syurga, kakak minta lah. Minta dengan Tuhan. Apa yang kita minta syurga dapat. Itulah buah leh kali. Alhamdulillah dapat lega sikit lah. Tapi masih lagi sedih. Riqatul qalb. Hati dia tersentuh dengan peristiwa yang dilihat. Jadi apa yang berlaku? Roh dia akan membawa kepada dia mula berbuat baik kepada kucing yang lain. Saya kata ada kucing lagi jaga. Jadi dia pun jaga kucing yang lain sebab dia terkesan. Itu masuk ar-rahmah. Itu pada makhluk. Tetapi pada Allah tidak berlakulah terkesan tu. Tak adalah Allah menangis-nangis. Montor-montor tak ada. Allah sikit pun tak terkesan dengan makhluk. Makhluk yang terkesan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang dimasukkan dengan ar-rahmah dalam perbahasan lepas kita dah bincang ni, kita ulang balik, nak bagi ingat balik. Yang dimasukkan dengan ar-rahmah bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah at-tafaddul dan juga al-ihsan. Ada ulama kata maksud dia iradatut tafaddul wal ihsan. Kehendak Allah yang mahu memberikan kurniaan dan kehendak Allah yang mahu memberikan kebaikan. Dia bermaksud bukan iradah tetapi tafaddul tu sendiri iaitu memberikan kebaikan dan memberikan kelebihan kurniaan. Itu adalah maksud rahmah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minggu lepas juga kita dah sebut, para ulama kita sebut sebarang sifat Allah Taala yang disebut oleh Allah atau disebut oleh Nabi yang termasuk dalam kategori infialat, maknanya emosi. Benda-benda yang seperti emosi, ketawa, sedih, kalaulah disebut bagi pihak Allah Taala, bukannya dimaksudkan permulaan, tetapi yang dimaksudkan adalah penghujung. Contoh macam tadi mula dengan terkesan, tetapi penghujung dia apa? Memberikan rahmat, memberikan kurniaan. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat yang bersifat emosi ni mustahil, sebab emosi ni Tuhan terkesan. Mustahil Allah terkesan dengan makhluk. Tetapi yang dimaksudkan adalah penghujung. Sebab kita dalam kitab Jam'un Nihayah nanti kita akan jumpa hadis-hadis yang menunjukkan Allah seperti bersifat dengan sifat emosi. Allah ketawa. Maksud ketawa. Ketawa maksud dia seseorang yang melihat satu perkara yang lucu lalu dia pun ketawa. Apa maksud tu? Sudahnya apa? Maksud dia seronok dengan benda tu. Dia seronok dengan benda tu menyebabkan dia ketawa. Kalau benda yang sakitkan hati dia takkan ketawa dia tuan-tuan. Lain jadinya. Dia takkan ketawa. Tapi ni ketawa seronok. Maknanya ketawa kerana ada benda yang mencuit hati dia lalu dia ketawa. Apa maksud ketawa? Iaitu dia seronok, dia gembira. Lalu dia ujung selepas dia gembira apa dia? Dia akan bagi kurniaan kepada orang tu. Contoh satu orang buat baik dengan dia menyebabkan dia ketawa, akhirnya dia pun berbuat baik dengan orang tu. Jadi maksud dia bila Allah Subhanahu Wa Taala dia kata Tuhannya ketawa, maksud dia Tuhan redha. Bukan Tuhan ketawa terbahak-bahak keluar suara, tak, itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, itulah kita punya ingat balik apa yang telah kita bincangkan 2 minggu punya cerita lah katakan. Udahnya takut saya yang mengajar, saya pula terlupa nanti. Jadi hari ini tuan-tuan kita akan masuk kepada ucapan al-musannif iaitu alhamdulillah. Lamanya bila nak pergi buku fiqh ni. Silakan cikgu. Man la yarham la yurham.
Soalan cikgu bukan main-main Nama pun soalan cikgu. Cikgu bila bertanya bukan kadang-kadang tak tahu Mana-mana cikgu begitu. Dia tanya dia tahu tak tengok apa jawapan tujuan dia bukan nak menguji saya tak. Saya tak sangka. Sebab saya ujilah, kalau tak tahu kau baru tak tahu, senang cerita Bukan nak takut benda, tak tahu kau baru tak tahu Kalau semua benda saya tahu, gila maksud dia orang gila je tahu semua benda Cikgu tanya soalan adakah hadis Rasulullah yang berbunyi man la yarham la yurham. Orang yang tidak merahmati, dia tidak akan dirahmati. Maksud dia merahmati berarti riqatul qalbi wa na'itaf. Okey. Riqah itu bukan kita buat. Sama juga al-hub, benci, suka. Sebab tu saya teringat apa yang disebut oleh almarhum guru saya Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ketika beliau menguraikan hadis Rasulullah yang ada dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang pun di kalangan kamu semua sehingga dia sayang kepada saudaranya apa yang dia sayang untuk diri dia. Sayang ni perasaan. Lalu kata Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kalau kita boleh tengok satu orang tak sayang kita kat dia, tak ada timbul perasaan hati kita tu sayang kepada dia, berdosa ke kita? Sebab Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan kita tak sayang dia, kita tak suka dia, tak minat dia, tengok tahu tak ada sebab pun. Kadang-kadang kalau dia ada buat perangai dengan kita, tak apalah juga. Ini kadang-kadang kita tengok dia, entah gambarnya masih dalam roh tu pernah tersiku dia ke, gaduh ke, tak tahulah tak mahu kita dengan dia. Padahal dia elok perangai, tapi kita dengan dia tu tak mahu rasa. Ada je tak ngam lah. Orang kata tak ngam. Berdosa ke kita? Kata beliau tidak. Mencintai atau membenci, perasaan benci dan cinta itu tidak ciptaan kita. Itu Allah yang campakkan. Kadang-kadang ada orang buat baik dengan kita, baik dia dengan kita, tapi kita tak berapa minat dengan dia, tak tahu. Jadi perasaan benci dan cinta itu kita tak bertanggungjawab, kata Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini. Tapi yang kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tindakan kita selepas itu. Kita benci dia, memang tak minat dia, tiba-tiba dia datang jumpa kita, Assalamualaikum Ustaz. Engkau lagi engkau lagi tu yang kita akan dipertanggungjawabkan. Yang dalam hati kita rasa tak minat dengan dia tu, itu macam mana dah Allah Ta'ala ciptakan dalam hati kita tak ada perasaan kasih kat dia. Tapi yang kita boleh kontrol apa dia? Akhlak kita. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Awak sihat? Sihat. Oh, lama tak jumpa. Sihat sekeluarga? Okey. Saya kebetulan ada hair sikit. Minta izin dulu yelah. Dia tak lepas dengan kawan tu, lama-lama menyembang kan, kok dia tak boleh jaga. Dia pun minta izin awal. Itu tak apa. Sebab dia bersikap baik. Itu maksud cinta. Begitu juga kalau kita benci dengan seseorang. Jadi begitu juga rahmat. Kita tengok satu orang yang hidup kesusahan, tak ada pun tersentuh hati kita. Tak ada pun kesian kat dia. Padahal teruk kawan tu, tak ada kesian. Tapi perasaan tak timbul rahmat dalam hati itu kita tak bertanggungjawab. Saya kiaskan daripada apa yang saya dengar daripada Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish. Beliau cerita pasal al-hub. Cikgu tanya pasal ar-rahmah. Al-hub dengan rahmah ni dia merupakan infialat, perasaan-perasaan emosi. Jadi sebagaimana begitu, moga-moga ini juga yang dimaksudkan oleh baginda Nabi. Kalau dalam jiwa hati kita tak tersentuh hati kita melihat satu peristiwa, kita tak bertanggungjawab. Tetapi adakah kita dianggap sebagai Ar-Rahim kalau kita buat kebaikan kepada orang tu? Kita tak kesian pun dengan dia dalam hati tu. Tapi ambil sikit ni ada sikit sumbangan daripada saya. Maksudnya kita telah mempunyai sifat rahmat. Walaupun kalau dibedah hati kita, tak ada pun sedikit pun rahmat dalam hati kita. Tak ada orang tu, tak ada terkesan. Main kalau dia macam tu, tak ada buat hati kita rasa kesiannya, tak ada kesian langsung. Kebetulan masa hari tu
Tapi yang dianggap sebagai man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak merahmati, dia tidak akan dirahmati oleh Allah dan juga makhluk. Maksud dia apa? Dia buat tak perbuatan yang membawa kepada ar-rahmah, iaitu at-tafaddul dan juga al-ihsan. Okey, boleh cikgu jawapan itu. Kira 10/10 ke berapa? Okey. Bravo alaik. Okey. Selesai kita tentang basmalah kasar-kasarnya. Kita masuk kepada alhamdulillah. Tuan-tuan kata tu dia kalau mukadimah saja berapa hari nak habis. Ni saya sebut awal-awal ni mukadimah je. Lepas ni kita laju-laju insya-Allah Tapi kalau tiba-tiba tak terlaju juga jangan marah saya kan. Tapi kasarnya insya-Allah mukadimah ni sebab alhamdulillah basmalah ni mainan kita tiap hari. Sayang kita tak tahu perkara-perkara begini Bila sebut tentang alhamdulillah, dia akan pergi kepada apa erti alhamdu. Orang Melayu kita sebut alhamdu puji. Dalam bahasa Arab dia ada beza di antara puji yang bererti alhamdu dengan al-madhu. Dia ada beza sikit. Alhamdu kalau ikut bahasa Melayu puji. Al-madhu puji juga. Satu orang kita tengok akhlak dia baik, kata bagus orang ni. Orang Melayu kita kata puji. Satu orang lalu, putihnya kulit dia. Kita pun tengok kulit, alamak hitam no kulit saya. Tengok kulit dia cantik no. Puji juga. Tapi orang Arab tak panggil alhamdu, dia panggil al-madhu. Jadi dalam bahasa Arab kadang-kadang ada kalimah yang agak terperinci. Dalam bahasa Melayu macam sama je, tapi dalam bahasa Arab dibezakan. Contohnya alhamdu dan juga al-madhu. Apa dia alhamdu? Sebab dalam musannif sebut alhamdulillah. Alhamdu ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada erti bahasa dia. Maknanya erti bahasa, maknanya kalau merujuk kepada bahasa Arab, dia ada erti dia. Sebab kadang-kadang ada satu kalimah tu dia ada erti bahasa, tetapi penggunaan dia tidak pula. Saya teringat contoh ni mungkin tak berapa sedap sikit, tapi berlaku semalam kami terkikik habis dalam kereta. Saya fikir contoh lain dulu. Kalimah dari segi bahasa betul, tapi dari segi uruf tak betul. Contoh lain. Anak saya tersebut semalam, kami gelak tu Dia kata salah ke apa? Nak cebut saya malu Dia tak salah segi bahasa Apa contoh lain Yang kita orang Melayu segi bahasa betul, tapi segi uruf tak betul. Kita kabur lah contoh. Aku. Terkeluar contoh lain. Okey, contoh yang saya nak sebut awal itu tak saya sebut lah. Aku. Aku berarti saya. Tak? Aku, saya sama erti. Kita yang bukan orang Jawa lain, dia ada uruf dia. Kita yang bukan orang Jawa ni kalau saya sebut ke mak saya, "Mak, aku lapar lah, Mak." Apa dia? Apa dia? "Aku lapar lah, Mak." "Mak, ada makan tak?" Aku ajar punya budak tak? Maksud dia, dari segi bahasa betul. Tengok, dari segi bahasa, aku artinya saya. Tetapi penggunaan secara uruf tak kena. Jadi begitu juga dalam bahasa Arab. Kadang-kadang ada kalimah, dia ada makna bahasa dia. Dan kadang-kadang dia ada makna uruf dia. Ada makna uruf dia. Jadi alhamdu dia ada makna bahasa, dia ada makna uruf. Apa erti makna bahasa dia? Okey, saya salin sebab benda-benda begini, fakta begini, kadang-kadang kita tak teringat juga Saya salin sini. Siap buku khusus selesai study awal jangan ajar cikgu ni, jangan buat baik Okey. Alhamdu segi bahasa adalah as-sana'u. Sebagian kita sebut as-sana'u bil lisan. Tapi sebagian ulama kata tak perlu sebut bil lisan, tak apa dah. As-sana'u bil lisan. Pujian dengan lidah. Maksudnya secara ucapan.
Ada ulama kata tak payah sebut bil lisan pun tak apa. Sebab bila sebut pujian itu memang secara, maksud dia mesti dengan lidah kita, iaitu secara lisan. Lisan tu bahasa Melayu tu, bahasa Arabnya lisan, lidah lah. Al-lisan. Bahasa jamak dia apa? Ala tul, al-sinah. Khalas, indana masri yatakallam. Lisan. Al-thana'u bil lisan. Ataupun sebagian kita tak sebut bil lisan. Dia sebut al-thana' ya. Al-thana'u bil jamil al-ikhtiyari. Al-thana'u bil jamil ataupun al-thana'u ala, maafkan saya, al-thana'u ala al-jamil al-ikhtiyari. Al-thana'u ala al-jamili. Lepas tu al-ikhtiyari. Cuma kalau kita tulis tu al-ikhtiyari. Alif lam alif kha. Ta ya alif. Ya ke? Ta ya alif ra ya. Al-ikhtiyari. Kalau kita nak ngeja lah. Cuma dia tak bunyi al-ikhtiyari. Dia bunyi al-ikhtiyari. Sama contoh macam al-istighfar. Kita tak kata al-istighfar. Kita kata al-istighfar. Sebab dia ada satu konsep dalam bahasa Arab lah. Semua yang atas wazan istaf'ala, dia tak akan dibunyikan hamzah dia kalau ada alif lam. Al-thana'u 'ala al-jamili al-ikhtiyari 'ala jihati ta'zim. Ini sambungan definisi dia. Ni semua ada dalam kitab-kitab. Kalau kita buka kitab-kitab memang ada. Cuma alang-alang kita dah baca ni supaya tuan-tuan melekat makna tu. Saya insya-Allah tak buat peperiksaan. Tak ada. Tak ada peperiksaan. Saya tanya, kalau tak lulus tak boleh masuk kelas. Tak ada. Lulus semua insya-Allah. Al-thana'u ala ataupun al-thana'u bil lisan ala al-jamil al-ikhtiyari ala jihati ta'zim. Jihati jihah ta marbutah jihah arah kalau bahasa Arab bagi arah jihah ala jihati at-ta'zim. Sampai takat tu sebenarnya dah selesai dah. Cuma sebagian kitab dia sambung lagi. Sawaun ta'allaqa. Sebagian kitab dia sambung lagi. Tapi kalau tak sambung pun tak apa dah. Ini sekadar dia nak menjelaskan je. Sawaun ta'allaqa bil fadail am sawaun ta'allaqa bil fadaili am bil fawadili. Sawaun ta'allaqa bil fadail am bil fawadil. Okey, apa erti kalimah ini? Disebut al-thana'u bil lisan ataupun tak disebut bil lisan tak ada masalah. Al-thana' iaitu pujian dengan lidah kita secara bahasa. Kita menyebut satu pujian ala al-jamil al-ikhtiyari. Kita puji terhadap apa? Terhadap al-jamil, kecantikan. Yang kecantikan ini berunsur ataupun bersifat al-ikhtiyari. Kecantikan yang mempunyai unsur pemilihan. Maknanya benda tu, orang yang memiliki kecantikan tu dia boleh pilih sama ada ingin ataupun mewujudkan kecantikan itu atau tidak mewujudkannya. Contoh, berakhlak baik. Itu kan satu keindahan secara maknawi. Orang tu perangai dia baik, kita memuji dia. Itu panggil alhamdu. Puji terhadap sikap baik yang ada pada seseorang, sikap indah yang ada pada seseorang. Dalam masa yang sama, sikap indah yang ada pada orang tu dia boleh pilih sebenarnya untuk dia adakan atau tak adakan. Maksudnya biasanya akhlak lah. Okey, akhlak yang baik. Dia boleh pilih. Kalau dia tak nak tolong orang, boleh. Dia nak tolong orang pun boleh. Dia Allah Ta'ala bagi kepada dia kemampuan untuk membuat pilihan. Ala jihati ta'zim. Dalam masa yang sama, pujian terhadap keindahan yang boleh dipilih yang ada pada seseorang itu,
pujian itu kita keluarkan atas dasar at-ta'zim, iaitu penghormatan. Kita keluarkan ucapan itu bukan atas dasar ejek, bukan atas dasar nak memperolok-olokkan dia, tetapi kita sebut tu atas dasar kita nak menunjukkan yang kita menghormati dia, memuliakan dia. Itu masuk alhamdu. Mereka kalau satu orang dia baik, dia bagi sedekah RM1, dia orang kaya, duit berjuta-juta kan, dia sedekah RM1, kata, ya Allah bagusnya kamu RM1, RM1 kamu sedekah, Allah bagusnya. Itu ada unsur apa tu? As-sukhriyah. Ada unsur kita nak ejek dia. Duit punyalah banyak, RM1 je bagi, punyalah kedekut. Itu macam puji, sebab dia alhamdu. Ayat dia ayat puji, bagusnya kamu. Dan memang kita puji secara zahirnya, kita puji kerana tindakan baik yang dia buat. Dia bagi sedekah baik lah tu. Tapi kita sebut tu atas dasar nak memperolokkan dia. RM1, oh bagusnya kamu sedekah RM1. Tak apa, RM1 pun tak apa. Duit berjuta tak apa, RM1 sedekah tak ada masalah. Cara cakap tu dah tahu dah, mengejek ya. Maknanya itu tidak dipanggil sebagai alhamdu, kerana ucapan yang dikeluarkan berunsur pujian itu dikeluarkan atas dasar bukan untuk at-ta'zim, tetapi atas dasar untuk menghina, memperolok-olokkan ya. Tapi kalau ucapan itu memang dikeluarkan untuk tujuan penghormatan, maka itu adalah alhamdu. Kemudian macam saya sebut tadi, sebagai ulama dia nak sebut bahawa alhamdu ini merangkumi segala aspek keindahan yang boleh dipilih. Sawa'un ta'allaqa bil fadail am bil fawadil. Sama ada pujian yang kita keluarkan itu berkait dengan fadail, iaitu perbuatan-perbuatan baik yang tidak pergi kepada orang lain. Dia rajin baca buku contoh. Anak murid kita rajin baca buku. Bagus lah tu. Itu jamil. Satu keindahan yang dia boleh pilih. Dia nak baca buku pun boleh, tak nak baca buku boleh. Tapi dia ambil satu sikap nak baca buku. Rajin. Saya dulu ada seorang kawan. Dia terjaga tengah malam. Masa di Mesir dulu. Dia terjaga tengah malam. Dia bangun, dia buka buku. Dia baca. Lepas tu dia tidur. Dia rasa peluang nak baca buku. Oh dahsyat. Saya pun bangun juga. Tapi taklah sampai tahap tu. Dia bangun je, dia baca buku. Lepas tu dia tidur balik. Main standby. Buku tu memang tepi dia. Cuma dia baca buku tu, kebaikan baca buku tu pergi ke siapa? Secara zahirnya ke dia je lah. Dia bukan mengajar, dia baca. Kalau dia mengajar kepada orang, lain cerita. Sekarang dia baca peringkat awal. Dia baca, dia dapat maklumat tu. Maksudnya kita puji dia kerana akhlak baik dia. Tetapi kebaikan itu tidak pergi kepada orang lain. Dia panggil fadail. Kebaikan yang hanya berkisar kepada orang itu semata-mata. Ada satu lagi pula, fawadil. Fawadil ni pula, dia kebaikan-kebaikan yang dia pergi kepada orang lain juga. Contoh macam mengajar. Dia mengajar, ada kebaikan yang dia ambil. Contoh macam saya, bila saya menerang banyak kali pada tuan-tuan, saya membaca perbahasan-perbahasan ni banyak kali dah. Tapi kerana tak sebut kat orang, tak lekat. Tapi bila kita cerita ke orang, saya cerita ke sini, udahnya kuliah saya lepas-lepas tu asal tersebut je kalimah rahmah, riqatul qalbi wa ni'taf. Bunyi tu yakin dah. Sebab apa? Sebab selama ni baca, maklumat tu ada tapi tak terkeluar. Tapi bila dah terang ke tuan-tuan berkat surah ni, banyak manfaat saya terima dari surah ni. Dengan sebab saya mengajar ke tuan-tuan, lekat maklumat tu ke saya. Udahnya bila saya pergi ke kuliah ke mana-mana tempat, terkeluar isu rahmah. Tuan-tuan, ar-rahmah ni apa dia? Riqqatul qalbi wa ni'taf. Taqtadi tafaddul wal ihsan. Jadi saya sebagai orang yang mengajar juga dapat manfaat. Tapi adakah manfaat tu hanya pergi ke saya? Tidak. Juga pergi kepada yang mendengar. Maka itu dipanggil fawadil. Kalau fadail, kebaikan-kebaikan yang hanya pergi kepada orang yang memiliki kebaikan itu saja. Dia tak pergi ke orang lain. Okey, maknanya dia nak bagi tahu tak kisahlah
Alhamdu ni, pujian ini tak kisah sama ada kita puji seseorang itu terhadap satu kebaikan yang dia buat, tak kisah sama ada kebaikan tu hanya berkisar terhadap diri dia sahaja, tak pergi ke orang lain atau pergi juga kepada orang lain. Asal perbuatan itu boleh dia pilih dan perbuatan itu baik, kita puji dia atas dasar penghormatan, itu dipanggil sebagai alhamdu. Nilai macam ni. Al-Jamil tu menurut yang dipuji atau menurut yang kena puji, macam tu maksud dia? Mengubah ciptaan Tuhan, okey? Maksud dia melihat kepada pembahan plastik atau melihat kepada wajah? Okey, saya ambil contoh tak? Buat pembedahan plastik, muka elok. Kalau muka dia macam ada masalah gigi sumbing ke apa, ada masalah wajah, lalu dia buat elok, itu dipanggil sebagai tak ada masalah, itu sebagai perubatan. Ini contoh macam sahabat-sahabat Korea kita kan. Orang muda sekarang minat orang Korea. Anak saya tak minat pula. Dia kata orang plastik dia. Puji buat apa? Kan, orang plastik. Bukan betul pun. Dapat anak balik ke muka saya. Kan? Disebut di sini alhamdu itu adalah pujian terhadap satu keindahan yang bersifat ikhtiari. Ambil contoh di sini pembedahan plastik. Katakan satu orang doktor dia hebat, satu orang yang dia elok sihat tapi dia nak tukar. Dia kata tolong mancungkan sikit hidung saya. Doktor tu buat. Kita pun puji. Adakah itu dipanggil sebagai alhamdu? Merujuk kepada kita atau merujuk kepada siapa? Saya nampak wallahu taala alam melihat kepada yang bercakap. Sebab bila dia puji, dia rasa tu indah. Ini satu kehebatan. Baguslah kamu pandai. Hidung yang penyek tu kamu boleh beri panjang. Hebat. Jadi dia puji. Kerana bagi dia itu adalah al-jamil al-ikhtiyari. Tapi kita tak akan terkeluar lah alhamdulillah kita mengubah ciptaan Tuhan. Kan? Sebab dia bukan dianggap satu penyakit untuk diubah. Lain kalau hidung dia tu memang masalah, nak menapeh payah je terpaksa dilentikkan sikit. Jadi mancung pula kawan tu. Itu lain cerita. Itu kerana dia nak mengubat. Ini bukan nak mengubati, ini nak mengubah. Wallahu ta'ala alam, saya nampak yang dimaksudkan al-jamil al-ikhtiyari ni ala nazar al-hamid. Berdasarkan apa yang dilihat oleh yang memuji. Wallahu ta'ala alam. Makin takut nak mengajar surah ni. Okey, jadi alhamdu itu adalah pujian terhadap keindahan yang bersifat pilihan. Tak kisahlah keindahan itu pergi ke orang lain atau hanya pergi kepada pemilik keindahan semata-mata. Maka di sinilah kata para ulama dibezakan dengan al-madhu. Cuma orang Melayu tak adalah istilah ni, kita tak bezakan pujian yang dia adalah alhamdu dengan satu lagi pujian yang dipanggil al-madhu. Cuma al-madhu tu orang Melayu guna bermadah. Madah bicara. Tapi dah lari pula maknanya. Dia bukan bermaksud al-madhu yang bahasa Arab tu, tapi dia ambil kalimah tu lah. Madah. Madah pujian tak? Kira-kira madah ni pujian. Dia ambil kalimah Arab al-madhu. Apa dia al-madhu? Sama erti dengan alhamdu, cuma bezanya pada al-jamil al-ikhtiyari. Dia adalah al-jamil. Al-madhu ni al-jamil al-ittirari. Al-ittirari. Kalau kita nak tulislah alif lam alif dot ti huruf ta ra alif ra ya al-ittirari. Al-ittirari. Kalau kita nak terjemah alif lam alif dot ta ra alif ra ya. Tu kalau nak tulis al-ittirari. Dah azan. Kita pun puji orang yang nak azan lepas ni lah. Itu puji apa? Dia panggil alhamdu ke al-madhu? Alhamdu. Sebab dia boleh pilih nak azan ke tidak. Cuma keindahan suara dia bukan keindahan suara tu dia cerita.
Kalau dia melakukan perbuatan azan itu, dia kebaikan dia itu pergi kepada dia dan juga pergi kepada kita sebab kita boleh menyambut azan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Lepas ni kita sambung sikit. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Sekarang di segi ketetapan boleh sambung lagi ke lepas azan yang terbaru kuliah? Boleh? Jadi apa-apa serah ke Cikgu Azizul ya? Okey. Cikgu Azizul, Abang Long kawasan sini, okeylah tu. Okey. Jadi beza di antara alhamdu dan juga al-madhu adalah pada al-jamil. Jadi kalau alhamdu as-sana'u ala al-jamil al-ikhtiyari ala jihati ta'zim. Maka al-madhu pula adalah as-sana'u ala
al-jamil al-ittirari ala jihati ta'zim. Apa maksud keindahan yang ittirari? Benda yang terpaksa, benda yang tidak ada unsur pilihan. Maknanya kita puji keindahan seseorang, contoh. Kecantikan fizikal dia. Contoh bila kita cerita tentang Nabi, kita kata subhanallah. Allah Ta'ala ciptakan Rasulullah ni, kepala Nabi begini. Kepala Nabi tak lonjong. Bukan lonjong macam buah kelapa tu. Panjang ke bawah. Bukan bulat macam duit shilling. Tetapi wajah Nabi itu bulat, tetapi ada kelonjongan. Jadi kata guru saya Fadilatul Syekh Husri bin Rushdi, pada lonjong semata-mata tak ada keindahan, tapi dia ada unsur keindahan sikit. Lonjong. Pada bulat semata-mata macam muka kucing. Kalau kita muka macam muka kucing, bulat begitu. Hai, ni orang ke kucing? Pada kucing cantik, pada orang pelik dah. Maknanya Allah Ta'ala ambil setiap keindahan yang ada pada satu benda tu, diletakkan pada Nabi. Lalu wajah Nabi bulat, tetapi tidak bulat seperti macam bulan tu, tetapi ada unsur kelonjongan. Tapi taklah lonjong semata-mata jadi memanjang muka Nabi. Itu keaiban. Jadi begitu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bukan seorang yang rendah. Dari segi ketinggian Nabi bukan orang yang rendah. Sebab kalau orang rendah, orang lain elok tinggi, dia rendah seorang. Orang kata ni orang kenet, orang pendek. Itu keaiban. Main satu orang pula dia tak rendah, dia tinggi sangat. Nak masuk surau pun jenuh mongkok. Tinggi benar. Kata ya Allah, siannya orang ni nak masuk kereta. Macam mana? Kena buat kereta khusus untuk dia. Dia nak duduk kereta pun macam berlipat-lipat badan dia. Tak boleh. Ya? Maknanya satu keaiban. Akhirnya Allah pilih Nabi. Nabi tidak rendah. Nabi tidak tinggi melampau-lampau. Tapi Nabi sedang-sedang indah. Orang pandang Nabi nampak tinggi. Tapi taklah sampai tinggi mendongak kepala orang. Orang nampak, pada Nabi ada keindahan. Okey. Apa lagi kalau kita cerita pasal keindahan Nabi SAW? Nabi tidak berwajah hitam. Nabi tidak berwajah putih melepak melampau-lampau macam warna putih kapur tu, tapi Nabi putih kemerah-merahan. Indahnya Rasulullah SAW. Leher Nabi tak ada berlekuk-lekuk macam kita ni. Mari kadang-kadang tu ternampak macam ada lekuk-lekuk sikit. Nabi tu disifatkan oleh para sahabat seperti leher dumyah. Dumyah ni apa? Leher, Allahu Akbar. Apa nak cakap Melayu kita? Patung yang diperbuat daripada perak tu. Patung yang perak elok, cantik dia punya licin elok. Leher Nabi begitu. Peluh Nabi wangi. Sampai ada sekali tu Nabi lalu, orang tahu tadi Nabi lalu di sini sebab berbau wangi Rasulullah tu melekat di kawasan itu. Dan di Masjid Sayyidina Al-Husain di Kahirah Mesir, alhamdulillah saya direzekikan masuk. Kebetulannya isteri duta nak masuk. Kalau tak boleh masuk kita. Ramai banyak orang tak boleh masuk. Saya pun tak terfikir akan masuk situ. Isteri duta nak masuk. Saya pun dah dengar tu dalam majlis dia kata besok kami nak masuk. Saya terus, tak apalah kalau bab dunia kita tak mengending tuan-tuan kan. Tapi bab akhirat ni, berkait dengan Nabi ni, mengending je lah. Boleh tak saya masuk sekali? Boleh tak saya join sekali? Malu juga, minta je. Boleh, mari Ustaz. Mari Ustaz. Saya membawa saya, anak saya dengan isteri saya. Anak yang bongsu. Yang nombor 1 dengan nombor 2 sekolah. Udahnya hari yang dijanjikan tu, esoknya isteri duta tersesat. Yang bawa kereta tu dia terlupa yang nak singgah ke Masjid Sayyidina Husain. Dia terus lajak sampai nak jalan pergi ke Iskandaria sebab ada program. Sebab perancangannya nak singgah Masjid Sayyidina Husain dulu. Lepas tu baru nak ke Iskandaria. Dia malah ada program. Udahnya kawan tu tersilap. Dia terus bawa ke Iskandaria. Terlepas. Tapi dah janji dah semua. Dibuka jugalah. Bila buka pintu tu bau wangi melampau-lampau. Wangi tapi tak tengik. Wangi indah. Kita bau. Dan hati saya, memang mahal perfume yang guna ni. Nak wangikan bilik anda khazanah Rasulullah. Rupa-rupanya orang tu khabar. Masa kami buka tadi, bau tak wangi keluar. Dia kata, wangi. Dia kata, kami tak letak pun minyak wangi. Sebenarnya itu adalah kesan
baju yang pernah terkena peluh Nabi SAW. Baju Nabi terkena peluh Nabi. Lalu baju yang terkena peluh Nabi tu, mungkin Nabi masa tu buat roja ke apa ke, berpeluh baju tu. Jadi baju yang berpeluh itu sampai ke hari ni wangi. Lepas tu dia bagi izin kami pegang baju tu. Kita sedut. Oh, rasa macam nak melalak tuan-tuan. Wangi. Ya Allah. Kita rasa, Allah indahnya Nabi. Itu panggil apa tu? Alhamdu atau al-madhu. Al-madhu. Kerana itu bukannya Nabi nak. Itu bukan Nabi nak. Tapi Allah telah ciptakan kepada jasad Nabi itu keindahan yang tidak ada langsung cacat cela dia. Sampai kata Sayyidina Hasan bin Thabit, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Anda wahai Rasulullah, kamu telah diciptakan tanpa ada sebarang keaiban, seakan-akan anda sendiri yang memilih untuk diciptakan macam mana. Seakan Nabi yang minta, saya nak macam ni, macam ni, macam ni. Lalu sempurna segala penciptaan Nabi SAW. Lalu guru kami Fadilatul Syekh Husri bin Rushdi berpendapat, syair ini walaupun tujuannya nak memuliakan, nak menceritakan kehebatan Nabi, sebab disebut khuliqta ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan dikau wahai Rasulullah telah diciptakan Allah berdasarkan pilihan kamu sendiri. Kamu yang nak macam ni, lalu Allah menurut permintaan kamu, seakan-akan begitu. Sebab sempurna sangat. Tak ada langsung sebarang cacat cela. Lalu kata guru kami Fadilatul Syekh Husri, walaupun Sayyidina Hasan bin Thabit nak puji Rasulullah, tetapi kalaulah Nabi sendiri yang Allah Ta'ala bagi keizinan untuk pilih nak macam mana, pasti akan ada juga ketidaksempurnaan. Sebab Nabi makhluk. Walaupun akan sempurna dalam kebanyakannya, tapi mesti ada sikit juga tidak sempurna. Kerana Nabi adalah makhluk. Sebaliknya Nabi sempurna segala segi, sebab yang memilihnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu guru kami tukar sikit syair ini. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin li'annaka qad khuliqta kama yasha'u. Kamu telah sunyi daripada sebarang keaiban kerana kamu diciptakan oleh Allah berdasarkan apa yang Dia kehendaki, iaitu Allah kehendaki. Jadi pujian kita tentang keindahan Nabi, tubuh Nabi, tentang fizikal Nabi, itu tidak dipanggil alhamdu, itu dipanggil al-madhu, kerana ia adalah as-sana'u bil lisan ala al-jamil al-ittirari ala jihati ta'zim. Jadi di situ ada perbezaan di antara alhamdu dan juga al-madhu. Jadi tuan-tuan bila sebut alhamdulillah, tuan-tuan baca Fatihah tiap hari, ataupun tuan-tuan bila nak makan, lepas makan alhamdulillah, tuan-tuan akan teringat perkara ni. Sebab tu saya rasa rugi. Sebab benda ni bukannya maklumat yang kita tak laksanakan tiap-tiap hari. Kalau saya datangkan definisi at-taqwa ke, bukan tiap-tiap hari kita nak sebut at-taqwa. Contohnya hari Jumaat lah kita ittaqullah. Tapi alhamdu, kalimah-kalimah yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim itu tiap-tiap hari kita akan guna. Jadi sayang kalau maklumat ini tidak lekat dalam pemikiran kita. Jadi bila kita sebut tentang alhamdu tadi, saya tak langsung dia ada 5 rukun. As-sana'u bil lisani 'ala al-jamili al-ikhtiyari 'ala jihati at-ta'zim sawa'un ta'allaqa bil fadail am bil fawadil. Kata para ulama, definisi ni dia ada 5 rukun. Puji pun ada rukun. Tak cukup tak ada panggil puji. Ini puji secara apa ni? Secara bahasa. Ada pula erti puji secara uruf. Nampaknya uruf kita bawa ke esok lah. Hari ni kita puji dulu, puji secara bahasa. Apa 5 rukun puji? Hamid, Mahmud. Yang pertama Hamid, yang kedua Mahmud, yang ketiga Mahmud bihi, yang keempat Mahmud alaihi, yang kelima sirah. Saya ulang sekali lagi. Hamid, Mahmud, Mahmud bihi, yang keempat Mahmud alaihi, yang kelima sirah.
Lima benda ini, kalau kelima-limanya ada, baru namanya puji. Maknanya kalau kita nak muji orang, nanti kejap, saya nak check dulu. Cukup rukun tak cukup, baru nak jadi puji. Hamid, orang yang memuji. Kalau orang yang memuji tak ada, macam mana nak wujud pujian? Sebab pujian ni as-sana bil lisan, pujian daripada lidah dia. Ni orang yang memuji senyap je. Saya tengah puji ni, dia senyap. Itu tak panggil puji. Sebab tidak muncul al-hamid. Mahmud, yang kena puji. Dia kata indah sungguh. Apa yang indah? Adalah. Puji siapa? Entah. Jadi tak jadilah pujian tu. Dia tak tahu nak puji siapa. Jadi Mahmud bererti orang ataupun yang kena puji. Tak kira lah kalau kita puji Allah, kita tak katalah orang. Kita kata Allah yang dipuji. Puji malaikat contoh. Ahlan wa sahlan, ka'ni araftuk. Salah Umar biarah saya. Bila sampai? Hamid, Mahmud. Mahmud salah satu nama Rasulullah. Mahmud. Nabi ni banyak. Kalau kita baca Dalailul Khairat, karangan Al-Imam Al-Jazuli itu, di awal kitab itu didatangkan nama-nama Sayyiduna Rasulullah. Macam-macam nama Nabi. Rupanya orang Melayu ni rata-ratanya nama Rasulullah aja. Nama Syafiq lah, Syafi' lah. Semua nama Nabi SAW. Kebanyakan je lah. Jadi antara nama Nabi adalah Mahmud. Mahmud kan ramai orang lain nama Mahmud. Mahmud tu maksud dia yang kena puji. Jadi puji Hamid. Yang memuji Hamid lah. Yang kena puji Mahmud. Yang ketiga Mahmud bihi. Benda apa yang pujian itu diberikan. Orang yang kena puji itu, dia kena puji tentang apa? Benda apa? Contoh kalau saya kata ke tuan-tuan, innakum tayyibun. Kamu semua ni orang-orang baik. Maksud dia, Mahmud bihi adalah baik tu. Keadaan tuan-tuan yang bersifat dengan sifat baik itu. Kaunukum tayyibin. Itu dipanggil sebagai Mahmud bihi. Fokus pujian kita, puji tentang apa? Oh, tuan-tuan ni baik orangnya. Jadi, baik tu, kebaikan yang ada pada tuan-tuan itulah pujiannya. Dia panggil Mahmud bihi. Satu lagi, Mahmud alaih. Sebab yang mendorong saya keluarkan pujian tu. Rupanya, saya sebut tu selepas tuan-tuan ajak saya makan ikan keli bakar. Dapat cerita tadi ada ikan keli. Dengan cerita je lah. Tengok di grup WhatsApp. Tiba-tiba ada pula jemaah. Ustaz, saya ada ikan keli bakar ni. Saya berkata, innaka tayyib. Kamu ni orang baik. Jadi penyebab yang boleh keluar ucapan pujian itu adalah kerana ikan keli yang dihidangkan kepada saya. Jadi Mahmud alaih ni adalah punca pujian boleh keluar. Dapat dah ya? Hamid, Mahmud, Mahmud bihi, Mahmud alaih. Yang kelima, sirah. Ayat pujian tu apa dia? Innakum tayyibun. Sesungguhnya kamu semua adalah orang-orang yang baik. Jadi sebarang pujian dia akan ada 5 benda ni. Cuma kadang-kadang Mahmud bihi dengan Mahmud alaih berkongsi. Kadang-kadang berkongsi. Mahmud bihi dengan Mahmud alaih berkongsi. Satu orang rajin. Dia rajin baca buku. Kita kata innaka mujid. Innaka mujiddun fi talabil ilm. Kamu ni betul-betul bersungguh dalam menuntut ilmu. Jadi pujian ni apa? Bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Itu Mahmud bihi. Mahmud alaih. Punca dia puji itu sebab dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Jadi kebetulan dalam contoh ini, pujian Mahmud bihi dengan Mahmud alaih jadi sama. Tapi kalau macam contoh ikan keli tadi, dia bagi saya makan ikan keli. Saya kata, innaka tayyib. Kira. Miyah fil miyah. 100% bagus. Innaka tayyib. Jadi Mahmud bihi adalah kaunuhu tayyiban. Orang itu bagus. Tapi Mahmud alaih sebab ikan keli. Bagi. Ihdaruhu sama. Ikan keli cakap Arab dia lupa dah saya. Apa ikan keli cakap Arab? Arnaud ke apa ya? Arnaud. Saya selalu, setiap kali pergi ke pasar, saya tanya, betul lupa. Sebab dalam kitab tak ada, dia tak ingat. Arnaud, bukan Arnaud lah, Nanti kena catat balik, lupa dah. Ikan keli. Ikan keli Mesir besar-besar.
Nema suka yang besar-besar, kita cari yang kecil-kecil. Eloklah. Yang besar-besar habis korang Mesir. Awak tak nak beli yang besar-besar. Orang Melayu beli halus-halus. Orang Mesir tak nak. Jadi elok tu dibahagikan elok-elok. Orang Mesir dengan orang Malaysia buat ikan geli. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, pujian ni mesti ada 5 ni. Mahmud ataupun Hamid yang mula-mula, Mahmud, Mahmud bihi, Mahmud alaih, kemudian sirah, ayat pujian. Jadi kalau macam dalam kitab Syekh Salim ni, beliau kata alhamdulillahi rabbil alamin. Sirah pujian ni apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Hamid siapa? Syekh sendiri. Mahmud siapa? Allah Azza wa Jal. Mahmud bihi, apa dia? Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau kita nak buat mudah-mudah gitulah. Okey, kenapa dipuji? Itu tak disebut dalam sirah, tapi mungkin maksud dia kerana Allah Taala adalah zat yang bagus, yang memberikan manfaat kepada kita. Jadi itu sebab Mahmud alaih kepada pujian ni. Jadi bila kita sebut alhamdulillah lepas makan, contoh alhamdulillah, kita adalah Hamid. Mahmud siapa? Allah Azza wa Jal. Mahmud bihi daripada alhamdulillah, contoh alhamdulillah dapat rezeki hari ni. Jadi alhamdulillah dapat rezeki hari ini tu, dapat rezeki hari ini itu adalah Mahmud bihi. Dan kebetulannya dalam contoh ini Mahmud alaih juga adalah kerana dapat rezeki. Kemudian sirah, alhamdulillah dapat makan hari ini. Itu dia punya sirah dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu saja setakat ini nampaknya. Untuk apa erti alhamdu secara penggunaan uruf masyarakat Arab pula, kita akan pergi ke malam besok biiznillah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita puji dulu. Jadi tuan-tuan, perbanyakkan pujian kepada Allah Azza wa Jal. Besok kita nak tengok apa erti memuji Allah dari sudut uruf. Bila kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah, kita bila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin dan al-Fatihah, kita kena ingat bahawa Allah adalah zat yang kita puji Allah atas dasar keindahan Allah yang Allah berhak untuk pilih. Tapi Allah pilih untuk beri kebaikan kepada kita. Dan segala kebaikan-kebaikan itu menyebabkan kita memuji Allah. Jadi bila kita sebut alhamdulillah, kita feel, kita akan terasa betapa kita ni banyak diberikan kebaikan oleh Allah yang maha memberikan kebaikan. Maka di situlah makna yang akan memberikan tambah nilai dalam kita menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan melihat pula alhamdu secara urufnya esok. Mungkin esok last kot. Esok last kot rasanya. Lepas tu kita akan mula masuk dalam kitab, sebab tujuan kita ini adalah untuk meneliti hukum hakam fiqh secara asas. Kalau ada rezeki khatam kitab ni nanti, mungkin kita boleh naik kitab yang perbahasannya agak lebih terperinci. Dan begitulah, moga-moga surau ini menjadi tempat untuk saya dan juga tuan-tuan kita pakat isi kemampuan kita, kefahaman kita yang baik terhadap hukum hakam fiqh biiznillah subhanahu wa ta'ala. Di samping menjadi tempat untuk menyuburkan cinta kepada Allah dan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja daripada saya. Sebelum tutup, ada soalan? Eloklah saya berhenti awal. Kawan-kawannya dipuji, takut jadi makian pula, tak reti berhenti. Baguslah Ustaz ceramah sampai tak reti berhenti saya. Dia tak jadi puji dah. Dia jadi ala sukhriyah ataupun ala al-ghadab. Sebab marah dah tak reti nak berhenti. Okey, sekadar itu saja bagi saya. InsyaAllah besok kita sambung alhamdu secara uruf, dan moga-moga kita sempat melihat apa erti as-salatu ala rasulillah pada keesokan hari biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته